بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق وقدر وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والنقاء والوفاء. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan salat Jumaat Fardhu Subuh pada pagi ini. Usi dan barisan jawatan kuasa yang bersama sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tingginya kita panjatkan kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kurniaan masa dan usia untuk kita terus berusaha meraih rahmat dan redha-Nya. Kerana inilah usaha dan juga keutamaan yang perlu kita jayakan dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Moga-moga kita berjaya meraih redha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya, agar kita nanti dapat selamat dengan keselamatan yang kekal abadi di akhirat sana. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selawat yang kita harapkan jadi talian rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan peruntukan syafaat yang juga menjamin selamat kita di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini 2 Januari 23 Jamadil Awal merupakan detik masa yang bergerak menyedarkan kita betapa kita tak banyak masa dah, melainkan terus berusaha untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang bila-bila masa saja akan terhenti ruang dan peluangnya. Moga-moga kita dapat menghargai dengan kurniaan ini, lalu kita tak jadi orang yang rugi dengan saling ingat memperingati. Bila Allah kata wal asri innal insana lafi khusr, ini satu penegasan dengan 2 kalimah taukid yang sangat penguat. Innal insa, sesungguhnya manusia itu, kerana demi masa tu manusia tu sungguh-sungguh lafi khusr. La tu pun lam taukid, sungguh pasti dalam kerugian. Artinya memang Allah kata manusia ini banyak rugi dah, kecuali 4 golongan tu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang hidupnya sibuk membangunkan iman dan amal saleh, amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang betul. Wa tawasau bil haqq, pesan-pesan dengan benda betul. Wa tawasau bis sabr. Moga-moga kita bersama dalam ruang itu insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama lagi menyambung apa yang boleh kita petik daripada kisah-kisah Al-Quran yang merupakan pedoman untuk kita. Hudal lil muttaqin, Allah kata Al-Quran ini. Moga-moga dengan merujuk kepada kisah-kisah Al-Quran ini, di samping kita dapat maklumat, kita dapat petunjuk. Dan itulah yang paling utama ketika mana kita bercerita tentang kisah-kisah Al-Quran. Pada pertemuan lalu kita telah bercerita tentang bagaimana kerisauan malaikat tentang penciptaan Adam. Antara lain mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Adakah kamu
wahai Allah, ingin jadikan di muka bumi itu makhluk yang akan merosak dan menumpahkan darah padanya. Ini kerisauan atas realiti yang dia nampak tentang makhluk yang diciptakan ini terlalu rapuh, tak ada kekuatan, hatta untuk memiliki diri sendirinya pun dia tak mampu. Dan apabila malaikat menyambung kata-kata mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu ya, dan kami ini adalah makhluk yang sentiasa bertasbih, nampak kesucian, ya, kehebatan, kesempurnaanmu ya Allah. Artinya malaikat ni makhluk yang sentiasa ingat Allah, wa nusabbihu bihamdika, dan memuji engkau. Ini bercerita bukan nak berbangga diri, tapi bercerita tentang realiti makhluk sekarang yang nak cipta jadi khalifah ni. Sebab ayat tu bermula dengan wa idh qala lil qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak jadi khalifah, tapi malaikat sikit sangsi dan meragu atas realiti apa yang dia nampak. Makhluk ni tak kuat. Kami dah ada, kami mampu untuk menanggung tanggungjawab ini. Ya, wa nuqaddisu lak, dan sentiasa nampak benarnya Allah, lalu mensucikan Allah. Lalu Allah jawab dengan satu jawapan, ya, yang jelas tentang betapa memang ini kemahan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kemudian Allah melakukan satu benda sebenarnya untuk menepis kesangsian para malaikat ni. Allah buat sesuatu pada Adam agar pandangan, persepsi malaikat ni kepada Adam ditingkatkan, ditinggikan. Lihat pada ayat berikutnya, ayat 31, Allah sebut wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan, 'allama ni asal katanya ilmu. Kita tak ada pula terjemahan bahasa kita ni mengilmukan, tapi itulah maksud sebenarnya. 'Allama yu'allimu ta'liman. Ta'lim tu proses mengilmukan manusia. Ya, cuma dalam bahasa Melayu kita tak adalah sebut kalimah itu, kita sebut mengajar. Mengajar sebenarnya memberi ilmu, menyampaikan, menjadikan seorang yang diajar tu ya berilmu. Dan Allah lakukan pada Adam itu. Allah mengilmukan, mengajarkan Adam agar dia jadi berilmu. Ya, ada maklumat, dia tahu nama-nama benda semuanya, begitu rupanya. Seorang yang lebih tahu tentang satu juzuk ilmu, satu bahagian ilmu, maka dia akan jadi lebih hebat, lebih dipandang tinggi. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian prosesnya Allah tunjukkan. Begitu ilmu ni kena dipamerkan. Faqala anbi'uni. Maka Allah pun tanya pada malaikat, sekarang beritahu pada aku bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kamu kata kamu hebat, kamu layak, kamu rasa lebih bagus daripada Adam, ajar, sebut nama-nama benda ni. Begitulah malaikat menjawab, qalu subhanak. Ya, subhanak ni kena difahami tuan-tuan, maksudnya maha suci engkau. Apa maksud maha suci? Jangan sebut tapi tak faham. Maha suci ni maknanya maha bersih, ya, clear Allah ni. Artinya malaikat ni siasa sangka baik dengan Allah. Kau tak ada tujuan lain melainkan baik ya Allah. Kita kan kadang-kadang bila ditimpa musibah atau ada benda-benda yang berlaku dalam hidup kita, kita gagal bertasbih ni. Kita sebut subhanallah tapi kita tak menghayati maksud tasbih. Apa maksud tasbih? Kita mensucikan Allah daripada segala prasangka kita yang tak betul pada Allah. Malaikat kan dia dah kena ni, ya. Sekarang sebutlah nama-nama benda yang kamu kata kamu tahu sangat tu. Kalau betul-betul kamu betul, maka malaikat kata, maha suci engkau ya Allah. Ya, semuanya betul ya Allah, semuanya clear, semuanya bersih kalau dari sisi engkau ya Allah. Artinya semua tujuannya baik ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami pun sedar kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ilmukan pada kami, apa yang kau ajar pada kami ya Allah. Begitu kan? Kalau jiwa malaikat ni jiwa yang senang. Dia tidak ada prasangka, sangka buruk, ya, cakap-cakap yang tak elok tak ada. Cakap dia semua indah. Kami tak tahulah ya Allah, dan engkau tak beritahu pada kami. Macam tu je, senang. Tapi maha suci engkau tak akan buat benda yang tak baik. Mesti benda betul ni. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha tahu, ya, maha berilmu. Alim tu juga daripada maha ilmu kan. Sebab ceritanya cerita ilmu ni. Ya. Alim ni sirah mubalaghah, fa'il.
Maksudnya sangat dan bersangatan, maha, ya, mengetahui kalau dalam bahasa standard kita kan. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Ya. Al-Hakim ini kalau kita perasan dia juga daripada kalimah hakam, ya. Artinya hakim ni dia sampai peringkat menetapkan satu benda atau memberi keputusan atau meletakkan satu benda itu tepat. Itu bijaksana. Bijaksana sebab tu hakim digelar sebagai yang bijaksana. Sebab biasanya dia meletakkan, tapi yang hakim sebenarnya Allah lah, menghukumkan satu tepat. Yang ni patutnya macam ni patutnya macam tu. Itu hakim. Jadi bijaksana, ini cerdik, pandai, ini semua ada maksud-maksud yang tepat kalau dalam bahasa Arab. Artinya kalau kita tengok kalimah Al-Alim ni, malaikat nak beritahu bahawa ilmu tu semua dari sisi Engkau ya Allah. Maka Adam dapat sebab Engkau beritahu, kami tak dapat, kami tak tahu. Maka kembali yang Maha tahu tu Engkau. Al-Hakim tu dia nak bercerita bahawa apa yang kamu buat ni tepat ya Allah. Sebab tu dia kata, sebab tu bila Allah buat conclusion pada setiap hujung ayat, Allah kata innallaha sami'un basir, innallaha al-alimul hakim. Dia bukan style. Dia sebenarnya conclusion daripada cerita sebelum tu. Jadi malaikat beritahu, engkaulah maha tahu dan maha bijak, sebab kau tetapkan semua benda betul. Jadi sekarang ni perakuan daripada malaikat. Malaikat kata, oh sesungguhnya betul lah apa yang kau buat ni. Maksudnya Al-Hakim kat situ. Kau nak jadikan Adam ni khalifah di muka bumi, walaupun asalnya ada keraguan daripada malaikat. Sekarang dia kata innaka antal alimul hakim. Malaikat cakap tu, sesungguhnya kamu ya Allah adalah Tuhan yang maha tahu dan meletakkan sesuatu dengan betul semuanya. Begitu. Itu maksud adalah hakim kat sini. Maka untuk menambah lagi, ya, bukti betapa Adam ni layak untuk jadi khalifah, Allah pun suruh Adam pamerkan ilmunya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah kata, wahai Adam, beritahu mereka nama-nama benda ni semua. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ya, bila mana Adam dah beritahu pada malaikat nama-nama benda semua dalam syurga itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka Allah pun mengulas, bukankah aku dah cakap pada kamu sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tak nampak, apa yang kamu tak tahu daripada benda-benda gaib di langit-langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku tahu apa yang kamu nyatakan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi cerita Adam ini Allah beri dia ilmu adalah cerita nak mempertingkatkan darjat Adam sebenarnya. Dan inilah sunnah manusia. Manusia kalau dia nak melayakkan diri dia dalam satu-satu pengurusan kelayakan, manajemen, maka dia kena ada ilmu pengurusan tersebut. Itulah manusia. Manusia dia hidup dengan proses. Ya, dia bukan daripada sisi Allah, daripada laduni terus, tidak. Sebagaimana malaikat begitu, dia statik. Tak, manusia dia proses. Dan kalimah ataupun ayat Allah ajarkan Adam ini, ya, secara direct ini, sebab Adam makhluk pertama, dia tak ada tok guru melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam satu hadis Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis tentang syafaat manusia di hari akhirat. Antara sebutan manusia ni mengadu pada Adam, dia sebut tentang kehebatan dan kelebihan Adam di sisi Allah ni. Ya, Rasulullah bercerita, yajma'ullahu al-mu'minina yaumal qiyamah. Allah menghimpunkan semua orang-orang beriman pada hari kiamat. Artinya orang beriman satu kumpulan. Orang-orang bukan beriman pun satu kumpulannya lain. Fayaqulun, tapi ketika itu orang beriman pun dalam keresahan. Sebab hari mahsyar ni iman kita memang menjamin selamat kita, tapi kadang-kadang selamat yang lambat. Keresahan berlaku. Ya, sebab tu kita perlukan syafaat Rasulullah SAW. Fayaqulun, maka setengah daripada orang-orang beriman ni memberi cadangan, lau istashfa'na ila rabbina, alangkah baiknya kalau kita minta syafaat
ya, kepada sesiapa yang boleh ya membantu kita di sisi Tuhan kita, hatta yurihana min makanina hadza, sehingga boleh merehatkan kita semua daripada tempat kita berada sekarang. Tengok di padang mahsyar nanti Rasulullah gambarkan orang-orang beriman pun resah, ya. Sebab tu jangan berpada dengan apa yang dah kita buat hari ini dengan kita mendabik dada, alhamdulillah saya dah beriman. Tak cukup tuan-tuan. Kita kena cari sesuatu yang boleh menyelamatkan kita dengan cepat. Kena jadi as-sabiqunal awwalun, kena jadi golongan muqarrabin, kena jadi golongan yang Rasulullah nampak ya bernaung dengan syafaat Rasulullah. Sebab kalimahnya begitu. Orang beriman yang Allah himpun pun dalam keresahan, sehingga mereka, Allah, kalaulah ada siapa boleh tolong kita, ya, recommend kita di sisi Allah, lalu kita dapat rehat daripada kepayahan hari ini. Fayatuna Adam, Rasulullah cerita, maka orang-orang beriman ni berjumpa dengan Nabi Adam. Yalah, bapa kita yang pertama. Kita nak ngadu pun selalunya pada abah kita lah kan. Fayaqulun, maka orang-orang beriman ni pun mula bersuara, ya Adam, wahai Adam, ama taran nas, kamu tak tengok ke keadaan manusia hari ini, waktu ini? Artinya nak minta keprihatinan. Anak cucu kau ni susah ni. Allahu Akbar. Ya, memang kena ada cita-cita akhirat tuan-tuan, supaya selera akhirat kita ni, kerisauan akhirat kita lebih besar daripada risau dunia kita. Khalaqakallahu biyadih. Biasa kita nak minta tolong orang ni, kita kena sebut kelebihan-kelebihan dia. Saya minta tolong sebab saya nampak awak lebih tahu, awak lebih mahir dalam bidang ni. Begitu adab kita. Kita pun puji Nabi Adam, Allah ciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatah, dan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya sujud kepada engkau. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', asma'a kulli syai'. Ya, dan Allah ajarkan pada kamu nama-nama benda semuanya. Itu sebut sama. Artinya Rasulullah juga pernah sebut wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Dalam hadis ni, hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga sebut bahawa Allah ya mengajarkan kamu nama-nama benda semuanya. Dah sebut 3 pujian ni, Allah ciptakan kamu direct dari sisinya. Kemudian ya Allah perintahkan malaikat sujud menghormati kamu, dan Allah ajarkan kamu juga nama-nama benda semuanya. Allah bagi kamu ilmu untuk angkat darjat kamu. Maka barulah kita minta. Orang beriman pun ada, isfa' lana ila rabb, isfa' lana ila rabbik, syafa'tilah kami ya, di sisi Tuhan kamu, mohon bantulah, recommendlah kami selamat, hatta yurihana min makanina hadza, supaya kami selamat rehat daripada kepayahan tempat ini. Allahu Akbar. Ya, artinya hari mahsyar itu memang semua orang keresahan, kepayahan. Hatta yang bawa iman pun mencari bantuan. Moga-moga Allah bantu kita. Hadis ni panjang tapi kita nak rujuk hanya kalimah wa 'allama adamal asma'a kullaha, wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Ya, maka itu sahaja rujukannya. Hadis ini bercerita lepas Nabi Adam pun dia sedih, dia kata dia tak dapat tolong, dia kata dia pun malu dengan Tuhan. Allah pernah larang dia makan buah pohon khuldi, tapi dia makan juga. Aku banyak salah dengan Allah, pergilah pada yang lain. Dia advice lagi pada orang-orang beriman, kata idhab ila Nuh, idhabu ila ghairi, pergi pada orang lain, pergi cuba pada Nuh, minta tolong Nuh. Allahu Akbar. Nuh pun nanti reject. Dia kata aku pun ada salah, aku pun, anak isi aku pun tak beriman ikut aku malu dengan Allah. Begitu tuan-tuan. Para nabi pun semua tak boleh bantu manusia ketika itu. Yang boleh bantu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa-apa memang dia ada peruntukan khas. Ya, nabi yang sangat bijaksana ni. Ya, nabi kita di samping dia pengasih, dia nabi yang sangat bijaksana. Sekira-kira dia pernah sebut likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ni Allah peruntukkan untuk dia doa yang mustajab, ya du'u biha, yang dia boleh doa apa saja dengan permintaan khas tu. Tapi Rasulullah kata apa? Dia disimpan doa itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi disimpan doa makbul tu bukan untuk benda dunia, bukan untuk benda satu, tapi untuk syafaat. Syafaat artinya rangkumannya besarlah untuk umatnya.
di hari kiamat. Sebab tu hadis tu berakhir dengan orang-orang beriman bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah syafaati mereka. Tapi persoalannya, kitakah umat baginda? Itu masalahnya. Takut Rasulullah tak kenal kita. Maka utuslah doa selawat kita yang sering, yang kerap kepada baginda dengan harap. Sebab kita masih boleh berbuat, masih hidup kat dunia, kita masih boleh berselawat. Ya, kurangkan aktiviti-aktiviti yang tak perlu dalam hidup kita dalam usia yang semakin lanjut, dah masuk 2022 dah ni. Moga-moga Rasulullah sempat kenal kita. Ya, di hari-hari yang masih boleh kita usahakan perkenalan dengan baginda ni kan. Nak pergi umrah pun dah tak boleh dekat. Salam. Jadi selawat je lah dari sini. Ya, ingat ya, Rasulullah kata fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Solat kita ni akan dibentangkan, ya, selawat kita ni dibentangkan di hadapan baginda. Baginda akan kenal kita. Peluang masih terbentang luas. Moga-moga kita ingat. Merujuk pada kisah ini, jadi ceritanya adalah Rasulullah juga memperakui kisah ini bahawa Adam itu dimuliakan dengan ilmu. Maka anak cucu-cucu Adam juga hendaklah dimuliakan dan memuliakan mereka, diri mereka dengan ilmu. Kemudian ada perbincangan sedikit tentang apa benda apa yang Allah bagi ajar Nabi Adam ini. Maka Dr. Salih Abdul Fattah Khalidin mengulas bahawa la namliku ghaira hadain nas'ain, kami tidak mempunyai apa-apa maklumat melainkan daripada dua sumber ni. Ayat Quran ni kata allamal adamal asma' kullaha, dan juga hadis sahih ni kata ya allamaka asma' kulli syai. Jadi nama benda tu tak tahu. Benda apa yang Allah ajar. Ya, tapi ketika itu Adam di syurga. Mungkin Allah pamerkan benda-benda yang ada di dunia, ya, untuk melayakkan dia, kemudian suruh malaikat sebut, malaikat tak tahu, Adam beritahu, mungkin begitu. Tapi kita tidak ada ya andaian-andaian yang pasti untuk kita katakan yang sebenarnya begini atau begitu. Jadi biarlah. Ya, tapi ia tidak merencatkan ya untuk kita menghayati pedoman Al-Quran. Pedomannya yang lebih besar adalah tumpuan kita betapa ilmu mengangkat manusia. Allah pun pernah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Begitu sistem Allah. Allah angkat orang beriman dulu, ya, dan kemudian orang-orang yang diberikan ilmu dengan berapa derajat kelebihan. Allah pun tanya kul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Tak sama. Ya. Sebab tu orang yang tahu ya, tentang beberapa bidang ilmu, dia akan dipandang lebih ya, berbanding yang tak tahu. Begitulah. Jadi bila malaikat tak tahu, ya, nak bagi tahu maklumat-maklumat begitu, malaikat mensucikan Allah. Jadi begitulah Allah muliakan Adam alaihissalam, dan begitulah Allah juga ya mengajarkan kelebihan pada Adam ini dan anak cucunya adalah dengan kemampuan al-bayan. Apa dia al-bayan? Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah sebut Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Begitu Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, yang meliputi semua makhluknya ini, mengajarkan Al-Quran, menciptakan insan dan mengajarkan insan itu al-bayan. Al-bayan itu adalah maksudnya ya, menjelaskan, memberi penjelasan dan keterangan, iaitu manusia boleh bercakap dengan berkalam. Kan? Jadi cepat maklumat sampai. Ini kelebihan yang ada pada manusia. Di antara kelebihan yang ada pada manusia, mereka boleh bertutur dan berbicara. Jadi setiap benda manusia namakan. Ni botol, ni air. Kalau kucing kita tanya dia, dia tak tahu nak cakap apa. Begitulah. Ya, makhluk-makhluk lain tidak tahu. Jadi manusia boleh mengurus dengan cepatlah. Atas kelebihan al-bayan, kemampuan dia, dan itu semua kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah ajarkan nama-nama benda, Allah juga memberi kurniaan manusia ini makhluk, ya, dipanggil al-hayawanun natiq, ya, haiwan yang bercakap. Itu kelebihan manusia. Kemudian kita masuk pula bercerita satu proses lanjutan daripada Allah memuliakan Adam dengan ilmu.
Allah perintahkan malaikat pula sujud. Ini yang dramatik sikit kan, yang selalu kita ingat cerita ni. Ayatnya bermula daripada, ya, sebenarnya banyak tentang ayat-ayat tentang memerintahkan tentang sujud ini. Antaranya kita ambil dulu daripada surah Sad ayat 71 sampai 73. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku pasti menjadikan manusia yang asalnya dari tanah itu. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila telah aku sempurnakan ciptaannya dan aku tiupkan padanya roh dari sisiku, maka sujudlah kepadanya. Yang mereka semua iaitu para malaikat, sujudlah kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat semuanya keseluruhannya. Kulluhum semua dah. Ajma' pun ya semua juga. Jadi ini taukid. Allah beritahu yang sujud tu semua malaikat. Artinya kalau tak sujud tu bukan malaikat lah. Ya. Jadi kat situ alif lam pun fasajadal malaikatu, ya. Bila Allah perintahkan dah sempurna ciptaan Adam, dan Allah sempurnakan tu maksudnya dengan sempurna yang layak untuk dimuliakan, ya. Asalnya kalau diciptakan dengan tanah begitu je tak layak pun untuk dimuliakan, tapi Allah ciptakan dia dengan equipment dia, dengan kelayakan dia. Dia ada ilmu dah sekarang, maka kena hormatlah dia. Begitu. Maka malaikat semua sujud, semuanya keseluruhannya. Walamma akhbarallahu min sujudihim akada ala qiyamihim jami'an bisujud. Ya, bila mana Allah beritahu sujud, Allah maklumkan bahawa memang pasti semua malaikat sujud. Kulluhum ajma'un. Kemudian ada perbahasan. Ya, adakah ini sujud betul ke? Sebab sujud layaknya untuk Allah. Adakah hanya tunduk tapi dengan maksud sujud? Kan ada perbahasan begitu. Saya terus petik apa yang guru saya ni sebutlah. Ya. Adapun Allah sebut dalam ayat-ayat cerita tentang Adam ni fasajadu, mereka semua sujud. Ya, faqa'u lahu sajidin. Faqa'a ni maksudnya turun. Ya. Allah jelaskan, ayat ni memang jelas sebut faqa'u lahu sajidin, mereka turun merendahkan diri sujud kepadanya. Ya. Kalau dalam fasajadu illa iblis, mereka semua sujud, pun dalam surah Al-Baqarah pun disebut begitu. Maka bila sebut ya faqa'u, qa'u ni asal perkataannya waqa'a artinya turun. Waqa'a juga maksudnya jatuh. Jadi ada proses merendah. Maka sujud maksud di sini adalah sujud. Ya, kena faham begitu. Dan tidak boleh kita mentakrifkan maksud sujud itu dengan maksud yang lain. Tunduk je. Kalau Allah nak kata tunduk, Allah kata tunduklah. Kan? Melainkan ada qarinah, ada petanda atau petunjuk yang menunjukkan bahawa dia tidak bermaksud sujud. Sekarang ni tak ada. Dalam ayat-ayat Al-Quran semuanya Allah kata sujud. Cuma jangan bimbang tuan-tuan. Bila Allah yang suruh sujud, dia maksudnya perintah Allah. Ya. Maka sujud malaikat kepada Adam ini bukan sujud ibadah. Sujud ketaatan atas perintah Allah. Dan kalau untuk Adam dia sebutkan sujud memuliakan dan penghormatan kepada Adam, bukan sujud pengabdian, kehambaan, bukan. Ya. Kenapa ibadah hanya selayaknya kepada Allah, dan sujud, ya, macam kita sujud solat tu sujud ibadah hanya layak pada Allah. Namun bila Allah perintahkan sujud kepada Adam, ya, kepada para malaikat itu, sujud mereka ini adalah sujud melaksanakan, menyempurnakan perintah Allah. Dan para malaikat ni taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sujud mereka bukan sujud ibadah, sujud penghormatan dan ketaatan pada perintah Allah. Oleh kerana ayat ni memang sebut sujud, dalam ayat yang lain juga sebut sujud, maka sujud. Maka untuk memudahkan kita faham, sebagaimana kita hari ini sujud kepada Kaabah. Sujud ibadah ke? Kita beribadah kepada Kaabah ke? Taklah. Itu arah sahaja. Sebab Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkan wajah kamu beribadah ke Masjidil Haram. Kan? Jadi kita pun tahu kita bukan sujud sembah Kaabah. Kita tak sembah Kaabah, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana perintah Allah agar kita menghadap sujud kita kepada Kaabah, maka kita sujud mengarah kepada Kaabah. Begitulah kisahnya bila para malaikat ni sujud kepada Adam, hanya perintah Allah ke arah itu kepada Adam, dan untuk Adam dia satu penghormatan atas ilmu yang Allah berikan pada dia, tetap dari sisi Allah. Semuanya balik-balik pun pada Allah. Kemuliaan Adam tu apa? Ilmu dia wa 'allama Adam al-asma'. Allah yang mengajarkan Adam. Jadi begitulah. Ya. Jadi daripada ayat-ayat ini kita sedar bahawa orang-orang beriman ini darjatnya, orang-orang berilmu dan beriman ini yang mentaati Allah darjatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Ya. Konklusi yang kita dapat, kalau tidak kenapa Allah SWT sujud kepada Nabi Adam? Bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Ya. Dan begitulah. Sebab apa? Makhluk manusia ni dia kalau dia mentaati Allah dan beribadah, berilmu, darjatnya lebih daripada para malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat ini berimannya kepada Allah dan ketaatannya pada Allah adalah secara naluri, secara fitrah. Allah fitrahkan dia begitu, tanpa kerahan, tanpa kepayahan. Sebab tu keluar ayat-ayat cantik ya, subhanaka ma la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat memang tasbih je. Dia tak akan marah, dia tak akan objek, dia tak akan tanya, tak ada. Tapi manusia dia nak jadi hebat, dia kena mujahadah. Dia kena menuntut ilmu. Ya, dia kena melalui kepayahan. Dia nak berilmu, dia kena mengaji lama. Kan, dia melalui proses. Dan benda ini tidak berlaku pada malaikat. Sebab tu malaikat dia tak layak diberi ganjaran ke akhirat. Dia tak masuk syurga kecuali yang jaga syurga. Itu pun bukan menikmati syurga. Jadi itulah bezanya makhluk yang namanya manusia yang berasal dari Adam dengan malaikat. Kita masuk lagi satu topik berkenaan, sempat sikit lagi tuan-tuan, saya masuk sikitlah. Iaitu tentang iblis pula. Makhluk yang fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, sujudlah kamu semua pada Adam, fasajadu, maka semua malaikat sujud. Ya, yang masuk fasajadu tu maksudnya semua malaikat. Illa iblis, artinya malaikat semua sujud kecuali iblis. Makanya iblis itu bukan malaikat. Aba wastakbara. Puncanya Allah beritahu dia enggan, dia tak nak. Bila tak nak tu bukan sebab malaikat lah. Sebab malaikat la ya'sunallah, dia tak akan tak nak, dia tak akan menderhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia akan buat semua apa yang Allah perintahkan. Jadi bila enggan bukan malaikat lah. Wastakbara, apatah lagi ada perangai kedua dia membesarkan diri dia, sombong, angkuh. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari kumpulan makhluk yang kufur. Ya. Dan iblis juga memang diperintahkan untuk sujud bersama malaikat tu. Kerana dia bersama dengan malaikat, buktinya kalau orang bertanya mungkin dia tak diperintahkan sujud, lepas tu dia tak. Memang ada ayat Quran sebut dalam Al-A'raf ayat 12, Allah sebut begini. Ya, Allah tanya pada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk.
Ya, Allah bertanya, apa yang menegah kamu, apa yang menghalang kamu untuk tidak sujud ketika mana sehingga kamu tidak sujud? Ya, bila mana aku perintahkan engkau. Jadi memang Allah perintahkan sama. Tapi ayat tu Allah rangkumkan semuanya. Ini Al-A'raf ayat 12. Artinya memang iblis pun diperintahkan sama untuk sujud pada Nabi Adam, tapi dia tak sujud. Ya. Kenapa dia tak nak sujud? Sebab dia bukan dari kalangan malaikat yang dia ni ada nafsu, ada fikiran sendiri dan ada kebebasan untuk berfikir dan bertindak. Ya, kerana Allah berikan dia juga ya bersama dengan akal nafsunya. Maka sebab itu bila Allah bertanya, ya, kenapa dia tak mau sujud pada Adam? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Allah beritahu dia tu dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, lalu dia rosak daripada menyempurnakan perintah Tuhannya. Jadi Allah beritahu bahawa dia ini dari kalangan jin. Jadi makhluk yang nama jin ini daripada mulanya iblis memang dah tak selesa dengan Adam. Kan dia yang ketika Adam berbaring masih belum ditiupkan roh, dia yang ronda Nabi Adam. Dia yang nampak proses penciptaan Adam, maka dia tak hormat langsung Nabi Adam. Ya, maka ketika mana suruh sujud lagi dia geram Allah. Ya, dia tak nampak kelebihan yang Allah berikan pada Adam, tapi dia nampak kekurangan. Begitulah. Ya, kita ni akan siasa menolak kebenaran bila mana kita hanya nampak keburukan. Tak nampak kebaikan, kelebihan, kurniaan Allah pada seseorang. Jadi itulah sunnah. Ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ni. Kita nak jadi baik kena nampak baik. Kalau kita tak nampak benda baik, kita akan bercakap benda tak baik dan akan menunjukkan benda tak baik. Walaupun semua orang kata orang tu baik, kita tetap kata tak baik. Bayangkan malaikat semua sujud hormat Adam, ada satu makhluk tak nak sujud. Artinya okey dah, Adam ni patut kita hormatlah sebab dia berilmu, dia Allah pilih dia. Tak juga. Itulah sebab apa? Sudut pandang iblis kepada Adam tetap pada ya asal penciptaan dia yang lemah. Makhluk yang tak punya ada apa-apa. Nanti kita masuk juga dialog bercerita bagaimana Allah bertanya pada dia kenapa dia tak nak sujud. Dia pun cerita ya bahawa aku lebih mulia pada dia. Itu insya-Allah kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Sekarang masih ya belum ada keizinan untuk lajak kuliah agak lebih panjang, jadi insya-Allah kalau ruang akan datang ada makluman kita sampai 7.30 insya-Allah kita lanjutkan. Sampai di sini dulu, moga-moga ada petunjuk dan pedoman untuk kita sadur dan petik daripada kisah-kisah Al-Quran ni ya, dan yakinlah apa yang Allah turunkan kepada Muhammad ya untuk umatnya, kita semua ni adalah petunjuk untuk kita, bukan untuk iblis, bukan untuk jin cerita-cerita ni ya, tapi untuk manusia. Untuk kita orang-orang beriman berpandukan agar kita tidak menelusuri jalan yang pernah dilalui oleh iblis ini. Sudut pandang dia, cara menilai dia, cukuplah hidayah kita di situ. Ya, dan kita sepatutnya jadi anak cucu Adam yang selalu membesarkan Allah. Saya teringat lagi antara ucapan paling indah Adam ni bila mana Allah tegur dia, ya, dia tegur kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita akan masuk pada kisah tu nanti. Itu ucapan Nabi Adam. Nabi Adam bila dia buat salah, dia tu mengaku salah dan terus minta ampun pada Allah, minta rahmat Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak rahmati aku, lanakunanna minal khasirin, aku rugi ya Allah. Begitu jiwa Adam. Jadi moga-moga kita dapat kembali kepada asal jiwa datuk kita yang salah, senang mengaku, terus minta ampun, minta rahmat kembali, dan bukan berjiwa iblis yang terlaknat sampai hujung nyawanya ya kerana keangkuhan dan lupa diri ini. Wabihi wallahu alam. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.